Di sini saya akan terangkan bab 3.1.3 algoritma tingkatan 1, iaitu pengesanan ralat dalam carta alir dan juga pseudocode. Tajuk ini dalam buku teks anda muka surat 83 hingga 86. Jadi saya tidak akan membuang masa, kita terus kepada apa itu ralat. Ralat adalah satu kesilapan yang disebabkan oleh atau cara yang telah anda type dan dia menghasilkan satu output yang salah. Ralat jenis ini kita panggilkan sebagai ralat logik, di mana dalam ralat tersebut tidak berlaku apa-apa masalah pada coding. Coding itu betul. Maksud saya coding itu betul. Coding itu boleh siap ataupun boleh melaksanakan satu proses. Tetapi masalahnya adalah nanti apabila output yang dikehendaki tidak tercapai. Contohnya apabila anda memandu kereta. Kereta itu sepatutnya anda pusing ke kanan tetapi dia bergerak ke kiri. Itu satu contoh ralat logik dalam kereta. Kenapa? Sebab anda sudah program kereta itu untuk bergerak ke kanan, tetapi apabila anda gerakkan steering itu ke kanan, dia bergerak ke kiri. Maksudnya program itu masih bergerak, masih boleh bergerak, tetapi output ataupun arahan dia berubah ataupun arahan dia tidak betul. Jadi ralat seperti ini dikenali sebagai ralat logik, dan ini adalah ralat yang selalu sangat sering berlaku. Dan cara untuk mengesan ralat logik ini adalah sebenarnya dengan melihat kepada output yang dihasilkan. Sebab kita apabila buat program, kita semua tahu bahawa kita ada output yang kita mahu. Jadi apabila kita ada output yang kita mahu, kita sudah boleh menjangka apa hasil yang sepatutnya ada. Okey, jadi ralat logik ini senang dikesan. Untuk pengetahuan anda, kita ada banyak jenis ralat, tetapi ralat inilah yang diajar dalam bab ini buat masa inilah. Nanti apabila kita masuk ke bab-bab yang seterusnya, akan berlakulah ralat-ralat lain yang akan anda belajari. Jadi untuk mengesan ralat logik ataupun mengesan ralat ini, caranya adalah agak mudah, iaitu menggunakan dua teknik dalam semakan kualiti ataupun quality check. Dua langkah ini adalah semakan meja dan satu lagi adalah langkah demi langkah. Teknik semakan meja adalah teknik pertama yang anda boleh gunakan untuk mencari ralat. Jadi dalam teknik ini bagi saya ianya mudah kerana anda hanya perlu membuat satu sampel data yang perlu diinput ke dalam sistem. Dan apabila sampel data tersebut sudah ada, anda cuma perlu untuk melihat di manakah berlakunya kesilapan dalam sampel data tersebut. Jadi untuk teknik semakan meja ini, yang perlu dilakukan adalah anda perlu gantikan sampel data tersebut dalam setiap langkah. Dan anda kena perhatikan di manakah berlakunya kesilapan ataupun perubahan kepada hasil akhir data tersebut nanti. Okey. Jadi kita lihat kepada contoh dalam carta alir. Okey, di sini terdapat satu carta untuk menentukan nombor yang terbesar. Anda diberikan dua nilai, iaitu 7 dan 32, di mana M adalah 7, N adalah 32. Jadi ini adalah sampel data yang diwakilkan. Okay, seperti yang disebutkan tadi, kita perlu ada data untuk mewakilkan data-data yang mungkin dimasukkan. Jadi hari ini kita cuba pilih M sama dengan 7, N sama dengan 32. Jadi lihat kepada carta alir ini, saya pasti pada ketika ini anda sudah pun faham bagaimana untuk melaksanakan ataupun membaca carta alir. Jadi kita mulakan dengan bahagian atas. Kemudian pilihan pertama, inputkan nombor M. Kita masukkan nombor M 7 dan kemudian diminta inputkan nombor N. Kita masukkan N sama dengan 32. Sebaik-baiknya untuk langkah ini anda menggunakan kertas. Tetapi untuk saya boleh melihat sahajalah. Okay, saya boleh melihat sahaja dengan cara begini, saya boleh tahu dan saya boleh ingat langkah-langkah ataupun membuat semakan. Jadi anda terus pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu bahagian pilihan. Di sini M lebih besar daripada N. Ini adalah pilihan yang ada. Jika M lebih besar daripada N, anda pergi kepada bahagian ya. Jika tidak, anda pergi ke bawah. Di mana apabila M lebih besar daripada N, contohnya untuk sampel di sini, M sama dengan N, ianya adalah tidak benar sebab N adalah lebih besar. Oleh itu, kita tidak pergi ke sebelah kanan. Sebaliknya, kita pergi kepada sebelah bawah, iaitu nombor terbesar ialah N. Sebab nombor N lebih besar daripada 7. Bermaksud, paparkan keputusan, maka keputusan yang keluar adalah nombor 32. Kenapa? Sebab pengujian di sini memaparkan nilai M lebih besar daripada N. Program ini adalah betul. Maksudnya dia boleh digunakan.
Jadi berlaku satu ralat logik apabila M dan N adalah sama. Sebagai contoh, kalau kita gunakan M sebagai nombor 7 sahaja dan N sebagai nombor 7 sahaja, apa akan berlaku pada bahagian pilihan ini? Di sinilah anda akan mendapati bahawa program ini akan mempunyai satu ralat logik sebab tidak ada pilihan untuk nombor yang sama. Dia cuma ada pilihan M lebih besar daripada N, tetapi tidak ada pilihan M sama dengan N. Jadi program itu akan tersekat di sini dan nilai yang terhasil nanti mungkin akan keluar salah. Oleh itu kita perlu memperbaiki carta alir ini, dan anda lihat kepada sebelah kanan skrin, anda lihat bagaimana carta alir itu sudah diperbaiki, di mana bahagian atas ini mula input nombor M, input nombor N masih dikekalkan, tetapi bahagian pilihan ini daripada pilihan tunggal sekarang menjadi dua pilihan. Anda boleh lihat bahawa di sini soalan pertama dikekalkan M lebih besar daripada N. Jika ya, maka dia akan pergi kepada sebelah kanan. Jika tidak, dia akan tanya lagi adakah M lebih besar daripada M, dan sama juga diberi pilihan. Tetapi jikalau kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi, maka dia akan terus kepada bahagian yang terakhir, iaitu sama nilai. Ini bermaksud bahawa semua nombor, tak kisah nombor apa, sudah ada pilihannya. Anda boleh masukkan nilai 5. M sama dengan 5, N sama dengan 5. Maka dia akan keluar satu keputusan. Sistem itu tidak akan keliru. Sebab semuanya ada pilihan. Sama ada nombor itu lebih besar, lebih kecil, ataupun sama nilai. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan penambahbaikan kepada carta alir pada Rajah 3.2. Dan di sinilah anda boleh melihat bagaimana kita membuat pengujian secara pengisian nilai sampel untuk mencari ralat yang ada. Jadi sekarang kita bergerak kepada teknik langkah demi langkah. Teknik langkah demi langkah ini tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan apa-apa nilai sampel, tetapi sebaliknya menggunakan kefahaman anda terhadap algoritma dan juga turutan arahan. Teknik ini lebih sukar bagi saya kerana ia memerlukan banyak bayangan dan anda perlu betul-betul tahu bahagian mana yang susah. Kenapa? Kita lihat di sini. Contoh carta alir yang menunjukkan nombor 1 hingga 10. Di sini anda boleh lihat bahawa carta alir ini kelihatan agak sempurna, tetapi anda perlu melihat secara satu persatu di bahagian manakah mungkin ada kesilapan. Sebagai contoh di sini kan mula setkan jumlah kepada kosong, setkan nombor kepada kosong. Jadi sekarang kita ada dua jumlah, kosong dan kosong. Jadi kita kena lihat terus ke bawah, adakah nombor tersebut kurang daripada 10. Jika ya, awak kena tambah nombor kepada jumlah. Maksudnya nombor ini dengan nombor ini akan ditambah. Dan jika nombor itu sudah ditambah, anda kena tambah 1 kepada nombor naik ke atas. Bermaksud dalam carta alir ini, nombor sentiasa akan ditambah selagi nombor itu kurang daripada 10. Dia cuma akan keluar apabila dia lebih besar daripada 10, iaitu barulah jumlah dipaparkan. Tetapi apabila anda lihat kepada carta alir ini, anda boleh lihat bahawa semua nombor boleh ditambah kecuali nombor 10 sendiri. Tetapi soalan ini dia kata carta alir yang memaparkan jumlah nombor 1 hingga 10. Maksudnya nombor tersebut seharusnya adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Seperti yang anda lihat pada simbol ini, sepatutnya ianya adalah lebih kecil ataupun sama dengan 10. Itulah yang berlaku di sini. Ralat tersebut ada kesilapan di bahagian ini. Nilai ini perlu diubah. Itu maksud saya kenapa carta alir ini ataupun teknik langkah demi langkah ini agak sukar. Kerana anda tidak boleh mengisi nilai apabila menggunakan teknik ini untuk mencari ralat. Anda kena faham kenapa jawapan dia salah. Mengapa? Anda kena lihat sendiri. Anda kena perhatikan. Jadi di sini berdasarkan pemerhatian ini saya dapat tahu bahawa nombor itu tidak akan sampai kepada 10 sebab ianya lebih kecil daripada 10 sahaja. Sedangkan arahan mahu hingga nombor 10. Sama juga dengan pseudocode ini. Anda boleh lihat selagi nombor itu kurang daripada 10 dia akan bertambah. Tetapi bagaimana apabila dia sudah sampai 10? Sebab pengendali hubungan ini mengatakan bahawa nilai tersebut mesti kurang daripada 10. Maksudnya nombor 10 tidak termasuk. Jadi itu sahaja untuk
mata pelajaran ini untuk tajuk ini, iaitu sangat ringkas. Apakah ralat? Ralat adalah satu masalah yang berlaku dalam satu atur cara ataupun carta alir di mana hasil akhir yang anda perolehi tidak seperti yang anda mahukan. Seperti yang saya katakan, terdapat banyak jenis ralat, ada 3 sebenarnya, tetapi di sini kita cuma cover satu ralat, iaitu ralat logik, di mana ralat itu berlaku disebabkan satu set arahan yang tidak betul dimasukkan ke dalam satu sistem ataupun satu pilihan yang anda letakkan dalam carta alir tidak betul. Jadi ralat menghasilkan output yang anda tidak mahu. Jadi itulah ralat. Okay, ralat logik. Dan untuk membuat semakan, kita ada 2 cara, iaitu teknik semakan meja dan teknik langkah demi langkah. Teknik semakan meja memerlukan anda menggunakan data sampel, manakala teknik langkah demi langkah memerlukan anda mempunyai kepakaran terhadap penggunaan simbol-simbol penghubung dan juga penulisan algoritma. Jadi saya berharap bahawa anda faham semua yang saya sudah terangkan di sini. Saya harap apa yang saya terangkan membantu anda, dan selamat belajar dan terima kasih kerana menonton.